Okey. Pertama tadi saya nak jawab saudara Ong Kiam Ming dululah. Okey. Tanah 9 bilion memang betul tanah yang dimiliki oleh 1MDB daripada kerajaan ialah tanah yang bernilai tinggi. Tetapi mungkin tadi Rafizi dengan Ong Kiam Ming mungkin tak sedar bahawa 1MDB ni tuan-tuan 100% owned by government. Jadi kita ni bukannya kita bukan jual tanah kepada YTL ke, kan, yang banyak fund DAP. Kita juga bukan jual tanah ni kepada pihak-pihak lain. Tanah ni acquired by government. So apa masalah kalau government dapat keuntungan hasil daripada pembelian tanah tersebut? Duit itu tuan-tuan, duit kerajaan, duit rakyat akan digunakan balik untuk rakyat. Ini pertama. Nombor dua, saya terkejut tiba-tiba YB Ong Kiam Ming concern about nasib orang-orang yang tinggal di tanah yang dimiliki oleh 1MDB di Air Hitam. Selama hari ini kerajaan DAP dah hapuskan banyak kampung-kampung Melayu, rumah-rumah orang Melayu semua sekali, dirobohkan rumah India di kampung Buah Pala pun sampai sekarang, dirobohkan. Siapa yang menggantikannya? Kerajaan BN juga yang memberikan perumahan kepada masyarakat India di kampung Buah Pala. Saya nak beritahu saudara, kita ada rekod berapa banyak tanah-tanah yang telah dirobohkan oleh kerajaan DAP. Jadi tak payahlah concern sangat pasal nasib tu. Kalau kita boleh bil 10,000 unit rumah mampu milik, maknanya tuan-tuan kita dah merancang, kita tahu macam mana nak selesaikan perancangan kita tu. Saudara yang saya kasih sekalian, saya nak jawab beberapa perkara yang diungkapkan oleh YB Rafizi Ramli. YB Rafizi mengatakan bahawa 22 bilion gaib. 22 bilion duit 1MDB gaib. Ni lebih kurang perangai macam Mahathir. Mahathir tuan-tuan, saya nak beritahu, dia kata duit 1MDB 42 bilion gaib. Saudara, lepas tu pula dia kata 27 bilion gaib. Hari ni dah tinggal 22. InsyaAllah tak lama lagi habislah. Saya nak beritahu tuan-tuan, duit ni tak gaib. Duit ini tuan-tuan ada. Dan aset 1MDB tuan-tuan ialah sebanyak 51.4 bilion. Siapa yang cakap ni? Auditors cakap. Nak percaya cakap Rafizi ke nak percaya cakap auditors? Betul tuan-tuan, bahawa 1MDB dia ada hutang. Tapi hutang dia cuma 41.9 bilion. Dia ada aset, saudara, 51.4 bilion. Saya nak beritahu dengan saudara Rafizi lah. Daripada mula tadi dia cakap, banyak perkataan-perkataan yang dihujahkan oleh Rafizi mengatakan, kita nak tahu. Rupanya Rafizi ni memang banyak benda dia tak tahu. Kalau tak tahu, jangan ikut perangai Muhyiddin. Kan? Jangan ikut perangai Muhyiddin. Dia mempersoalkan. Pergilah panggil Arul Kandar. Arul Kandar dengan Rafizi ni bukannya orang tak kenal. Sama-sama dulu debate. Cuma Rafizi debate bahasa Melayu, Arul Kandar debate bahasa Inggeris. They know each other. So dia boleh panggil, dia boleh have coffee. Kalau saya boleh panggil, adakan perjumpaan dengan Arul Kandar 7 kali nak faham pasal 1MDB ni, takkanlah Rafizi yang sama-sama dulu, sama-sama debate tak boleh faham. So pergilah jumpa Arul Kandar supaya dia lebih faham. Jangan buat assumption macam Mahathir. Mahathir dia dah mengaku sekarang ni, dia banyak mengatakan, membuat tuduhan, melemparkan tuduhan dengan berdasarkan assumption. Seperti mana yang saudara Rafizi perkatakan. Okey, saya nak betulkan fakta. Pertama sekali, tak betul bahawa aset EDRA menjana 18% daripada tenaga Malaysia. Ini tak betul. Yang sebenarnya tuan-tuan, 50% tenaga negara ni masih dijana oleh TMB sendiri. Okey, 25% dijana oleh Malakoff, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kan? 14% saja Rafizi, yang dijana oleh tenaga yang dimiliki oleh 1MDB. Okey. Saya nak beritahu yang kedua, saudara Rafizi punya fakta pun tak betul bila mana mengatakan bahawa CGN beli dengan harga 2 bilion lebih. Sebenarnya CGN beli dengan harga 2.3 bilion lebih berbanding dengan TMB. TMB sebenarnya tuan-tuan dia nak sangat aset EDRA ni sebab tuan-tuan, kalau dia spend 18 bilion pun, saudara, dia boleh dapat berapa?
5 bilion satu tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sekarang ni dia orang masih ada kontrak, katalah 10 tahun. Saudara, easily dia orang boleh dapat 50 bilion. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, betul kata saudara Fizi, okay, bahawa sekarang ni kita tujuan asalnya kita nak jimatkan subsidi yang kita berikan kepada 4 IPP ni. Tetapi saudara, kalau misalnya Rafizi tak terus menerus menghentam, memfitnah 1MDB, perlu tak kita jual kepada CGN China? Sudah pasti tak perlu. Okey? Dan saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita jual aset tenaga 1MDB kepada CGN China, kita jual ini bersama dengan nilai kontrak. Kontrak ni saudara, saya ambil contohlah, blok 3A, 3B, 4A, 4B. Saudara, 1MDB tuan-tuan, membekalkan tenaga bukan hanya lebih rendah daripada 4 jana kuasa elektrik IPP bebas yang sebelum ni dimiliki oleh 4 kroni Mahathir ni. Tetapi saudara, dia bekalkan tenaga sebanyak 34 sen. 1 sen lebih rendah daripada TMB sendiri. Cuba bayangkan, walaupun dia membekalkan tenaga tu, hanya 14% penjanaan elektrik dikontribut oleh 1MDB. Tetapi tuan-tuan, kesan dia saudara tahun ini kita dapat nikmati, iaitu ini kali pertama dalam sejarah negara tuan-tuan, kita sentiasa dapat kadar elektrik yang naik. But this year sekali, walaupun penjanaan elektrik itu hanya 14%, kita berjaya turunkan tarif elektrik tahun ini. Cuba bayangkan kalau kita berjaya acquire another 25% milik Syed Mokhtar Al-Bukhari, dan kita berjaya acquire aset IPP yang dimiliki oleh YTL. Maknanya tuan-tuan, 1MDB akan jadi selain daripada tenaga yang dibekalkan oleh TNB 50%, 1MDB akan jadi satu jana kuasa bebas yang akan membekal dengan harga yang lebih murah. Dan dalam tempoh 10 tahun ini, selagi kontrak yang dimiliki oleh CGN, syarikat baru, yang menguasai EDRA dan juga Tanjung dan sebagainya, aset tenaga 1MDB, selagi tempoh 10 tahun ni tak berakhir tuan-tuan, nilai kontraknya tetap sama. Jadi tak betul lah kalau Rafizi kata sekarang ni disebabkan kita jual kepada CGN, tiba-tiba kadar elektrik naik. Saya pun tak bersetuju dengan kadar elektrik ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi saya tak bersetuju bila kita tanya kenapa buat pengumuman bodoh ni. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pegawai Maximus Ongkili mengatakan kerana dia nak pergi bercuti. Kita minta supaya dia jawab. This is not the way. Saya yakin tuan-tuan, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada dalam syarat ini saudara, dia sendiri tidak akan bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Maximus. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan semua benda yang dilakukan oleh kerajaan kita setuju. Ada benda-benda, keputusan-keputusan yang kita tak boleh bersetuju. Tetapi ada benda, saudara, kalau realistik dan tujuan dia baik untuk kerajaan, kita akan bersetuju. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau habis tempoh 10 tahun ini, tak betul cakap Rafizi disebabkan dah bayar lebih 2 bilion, sebenarnya 2.3. Ini bermakna selepas tamat tempoh, kita kena bagi harga tarif elektrik yang dibekalkan oleh CGN tu lebih tinggi. Ini tak betul, tuan-tuan. Selepas tamat tempoh 10 ini tuan-tuan, kita akan ada tender terbuka balik semula. Dan sekiranya pada ketika itu CGN nak menaikkan kadar elektrik dia, saudara, pada ketika itu sekiranya ada syarikat tempatan atau syarikat lain yang nak membekalkan tenaga lebih murah daripada CGN, maka TMB tuan-tuan masih ada kuasa mutlak, Suruhanjaya Tenaga masih ada kuasa mutlak untuk memilih pembida yang meletakkan harga yang lebih rendah. Dan ini sudah pasti akan benefit kepada rakyat. Tapi cuba bayangkan kalau dua orang ni tak ganggu urusan 1MDB. 1MDB boleh pergi listing dan dia ada modal dan dia boleh besarkan lagi perniagaan dia. Dan Kroni Mahathir bersetuju untuk menyerahkan ataupun menjual aset-aset Malakoff dan juga YTL kepada 1MDB. Tuan-tuan, kerajaan sendiri tuan-tuan akan terlibat dalam proses penjanaan ni, dan akhirnya tuan-tuan, nikmat terbanyak akan dinikmati oleh rakyat. Ini yang cuba kita buat. Tapi bila dia halang, memanglah akhirnya subsidi yang sepatutnya dijimatkan
Sepatutnya lepas ni kerajaan dapat, dan kalau kerajaan tuan-tuan, kalau kerajaan dapat, dah tentulah akan dibalikkan pulang kepada rakyat. Kalau tak diganggu, sudah pastilah keadaan dia akan berbeza. Okey. Kemudian dia sebut pasal harga kondo mewah, rumah-rumah mewah. Betul tuan-tuan. Betul. Terutamanya yang paling betul hari ini, nilai hartanah paling tinggi tuan-tuan di negeri Selangor. Negeri Rafizi ni. Kan? Walaupun dia asal Dungun, tapi dia sekarang ahli parlimen Pandan. Kan? Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa boleh jadi harga hartanah tinggi di Selangor? Sebab tuan-tuan, harga hartanah bukan hanya tinggi di Selangor, tetapi jumlah orang berhutang. Nilai hutang untuk beli hartanah paling tinggi juga di Selangor. Kerana apa? Kerana lebih 48% revenue kerajaan negeri Selangor datangnya daripada premium tanah. Ini kita minta supaya Rafizi jawab. Jangan sibuk sangat pasal nak cari 22 bilion. Tuan-tuan, kalau dah audit dan mengatakan aset 1MDB ada 51.4 bilion, maknanya ada 51.4 bilion. Unless you ada audit you yang tersendiri, you pergilah bangkitkan benda ni. Tapi masalah dia banyak based on assumption. Lebih baiklah tumpukan perhatian jaga kawasan tu kan. Kawasan tu banyak lift tak repair lagi kan. Betul tak? Sampah-sampah tak angkat kan. Kemudian tuan-tuan, jumlah penyakit denggi dekat negeri Selangor ni pun 3 kali kan lebih tinggi daripada tempat lain. Kalau campur semua sekali, Selangor masih lebih hebat. Itu belum kira pusat hiburan, pusat masyarakat dan sebagainya. Saya tak nak cerita bab tu. Tapi hari saya nak jawab bila mana bos saya ditegur ni. Pasal isu dana politik. Kan? Ini ada kaitan dengan diri saya. Sebab saya dipecat oleh saudara Rafizi juga. Kan? Pada tahun 2004, saya dipecat kerana saya menegur penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin PKR. Untuk makluman tuan-tuan, duit derma pun dia orang pakai untuk buat banglo. Dan antara sebab juga tuan-tuan, ialah teguran-teguran saya terhadap dana yang diterima oleh parti. Saya ambil contoh tuan-tuan, Datuk Soe Chee Wen. Kenal kan Datuk Soe Chee Wen? Pemilik bangunan Pejabat Keadilan. Mendermakan sebanyak 5 juta ringgit. Dah biasa bilion atau bilion lah. Kan? 5 juta ringgit diberikan kepada Datin Seri Wan Azizah. Okay? Duit ni tuan-tuan, cek atas nama Wan Azizah Wan Ismail. Duit ni collected by saudara Nasir, sama-sama tahanan ICA dengan saya. Dan diserahkan pada Wan Azizah. 5 sen haram pun tuan-tuan tak masuk dalam rekod parti. Ini pertama. Nombor 2, tahun 2003. Saya nak beritahu. 2003, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar. Dalam satu pertemuan yang diatur oleh Tian Chua. Itu sebab saya tak pelik kalau Tian Chua atur perjumpaan Nurul Izzah dengan Jekyll. Bukan setakat salam. Bukan setakat termakan. Tuan-tuan, ini bukan soal salam dan termakan. Satu perjumpaan yang diatur oleh Tian Chua. Untuk apa? Untuk dapat bantuan daripada Jekyll Kiram. Jekyll Kiram ni tuan-tuan juru cakap Pengganas Sulu. Saya nak beritahu tuan-tuan. Mana boleh tak sengaja? Mana boleh Nuriza kata dia tak kenal? Kalau nak minta bantuan daripada Jekyll Kiram, juru cakap Pengganas Sulu, bantuan apa yang boleh diberikan untuk bebaskan Ibrahim? Kecuali bantuan masuk ke Malaysia buat huru-hara di Sabah. Betul Rafizi? Saya bukan nak cerita pasal tu. Saya nak beritahu pasal pada tahun 2003, hujung tahun, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar, dalam pertemuan yang diatur oleh Tian Chua ni, Tian Chua tak datang tapi dia hantar Elizabeth Wong. Elizabeth Wong sebelum tu belum lagi Esko Kerajaan Negeri. Elizabeth Wong masa tu masih lagi berada di Suaram. Berjumpa dengan George Soros untuk mendapatkan dana bagi pilihan raya tahun 2004. Dan sebelum saya dipecat daripada parti tuan-tuan, saya hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya parti. Saya Setiausaha Pemuda dan ahli majlis kerja tertinggi. Menang bertanding, bukan dilantik macam Rafizi. Saya nak beritahu tuan-tuan. Azmin Ali mengesahkan 3 juta pertama. Sebelum saya dipecat lah, 3 juta baru. Duit bawa masuk, duit untuk beli t-shirt, beli cap dan bendera ditempah di China. Dan duit ini tuan-tuan, sesedara datangnya daripada George Soros. Jadi dana politik tuan-tuan, semua parti ada terima. Dalam negara ke, luar negara ke, semua terima. Sama juga dengan DAP. Dia dapat duit daripada Taiwan. Kita tahu. Dia dapat duit daripada Singapura. Kita tahu. Dia dapat duit daripada, dia tak mengaku NED. Tapi
NDI dapat duit daripada NED. Sama jugalah, Soros juga ujung dia. Saya nak beritahu tuan-tuan, Najib ada 3 pilihan. Dia boleh ikut perangai Anwar Ibrahim, ambil duit daripada Yahudi, ambil duit daripada Soros, ambil duit daripada Amerika, ataupun ikut perangai DAP. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau menang pilihan raya saudara, menggunakan dana asing ini, boleh tak Malaysia kita perintah mengikut acuan kita sendiri? Boleh? Tak boleh. Kita akan jadi lembu cucuk hidung macam Filipin. Saudara dah terlalu banyak berhutang budi dengan Amerika, akhirnya apa berlaku? Bila mana you want to come here and explain? Silakan. Kita tak ada masalah. 3 lawan 1, no problem. Saya nak beritahu tuan-tuan. Saudara, Najib boleh ikut perangai Anwar dan juga DAP. Tetapi lepas tu kita akan jadi lembu cocok hidung kepada Amerika dan Soros. Nombor 2, Najib boleh ikut perangai Mahathir. Mahathir dapat daripada siapa? Mahathir dapat daripada toke-toke. Dia dapat daripada Ananda Krishnan, daripada Syed Mokhtar Al-Buhari, dia dapat daripada Tan Sri Arumugam, dia dapat daripada macam-macam toke-toke, Vincent Tan dan sebagainya. Tetapi selepas pilihan raya, kalau toke-toke ni tuan-tuan datang jumpa Najib dan minta supaya Najib luluskan projek dia, boleh tak Najib kata no? Tak boleh tuan-tuan. Jadi saudara, 1MDB ni saudara, secara tak langsung tuan-tuan, menyebabkan kita dapat sumbangan daripada Timur Tengah. Kenapa? Kerana 1MDB menjalinkan satu usaha dengan sebuah syarikat yang dinamakan Petro Saudi. Petro Saudi ni saudara dimiliki oleh Prince Turki. Prince Turki ni tuan-tuan, ialah anak ketujuh Raja Arab. Dan dia juga pernah jadi Governor Riyadh, ibu negara Saudi. Saya nak beritahu tuan-tuan, disebabkan hubungan baik ini saudara, maka Datuk Seri Najib telah ditawarkan untuk diberikan sumbangan. Memang betul ada sedikit sebanyak syarat yang diberikan. Pertama, dia minta supaya kita mengekang Syiah dan juga mengekang militan, terutamanya IS. Kerja mengekang militan ni tuan-tuan, kita dah lama buat. Masa saya ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, Rafizi tak merasa lah, lokap pun saya tak tahu. Zaman saya tak pernah masuk. Kan? Masa saya duduk di kem tahanan Kemunting, 2 tahun tuan-tuan. Saya duduk bersama dengan Al-Ma'unah. Saya duduk bersama dengan Jemaah Islamiah. Saya duduk bersama dengan, siapa lagi? Daulah Islam. KMM, anak Tuan Guru Ni Aziz, Ni Adli. Tuan-tuan, kita dah mengekang militan ni lama dah. So, mereka minta kita mengekang IS. No problem. Itu memang kerja kita. Kita tolak penganas. Nombor 2, mereka minta kita mengekangkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita mengekang Syiah. Tuan-tuan, dalam Dewan ni yang Islam, saya yakin semua sekali mazhab Syafi'i. Ada yang Syiah sini? Kalau ada pun yang Syiah, mungkin dia ikut. Bila time nikah muta'ah, dia pakai yang Syiah. Yang lain semua, dia masih mazhab Syafi'i. Kan? Maka tuan-tuan, sebab he is asking about 2.6 billion. So I'm just answering. Lepas ni kalau you tanya I pasal benda lain, Rosmah ambil rambut ke apa, saya boleh jawab. Tak ada masalah. Okey, baki daripada apa yang diperolehi daripada sumbangan Pak Arab ni kan. Kalau you percaya apa yang diperkatakan oleh Claire Rucastle, bahawa duit ni dibawa masuk dalam akaun Najib, kenapa you tak baca balik Sarawak Report? Sarawak Report dah beritahu 630 bilion dibawa keluar, dipulangkan balik. You tak baca. Itu malas ni masalahnya. Saya nak beritahu tuan-tuan. Okey, saudara, ini kubu pembangkang. Saya tahu, kalau if I'm not prepared, I will not come here. You can ask, bila dah ada masa untuk tuan bertanyakan soalan, silakan. Tapi bagilah peluang saya bercakap. Sebab ada ramai ni, 3 orang, saya seorang jawab. Kan? Bagi saya habiskan poin saya. Okey. Syarat kedua tentang mengekang fahaman Syiah. Tuan-tuan, kita dah buat kerja ni lama dah. Okay? Kita dah buat kerja ni lama. Syarat ketiga mereka minta supaya kita memastikan mereka-mereka yang ditaja oleh Yahudi dan Amerika ditentang habis-habisan. So, kerja lawan Anwar Ibrahim yang dapat duit daripada Soros, kerja melawan DAP yang mendapat duit daripada NDI yang sebenarnya belakang dia NED dan juga Soros, kerja lawan Bersih 4, itu memang kerja kita. So tak ada masalah untuk kita terima ketiga-tiga syarat yang diberikan oleh Pak Arab tu. Cuma permintaan Pak Arab itu supaya namanya dirahsiakan.
Itu hak dia. Itu hak dia. Tuan-tuan kena faham sekarang ni antara Pak Arab dengan Amerika. Tuan-tuan nampak Saudi ni baik dengan Amerika. Ada yang kata mereka ni anjing Amerika. Tetapi dia punya internal fighting, nobody knows. Hari ini orang Amerika dah mula kata bahawa serangan 9/11 didalangi oleh pihak Arab. Dan pihak Arab pun hari ini sekarang ni tuan-tuan cuba nak membunuh ekonomi Amerika apabila Amerika produce shale oil, saudara, bila dia pengeluaran minyak dia bertambah 2.5 kali ganda, kita lihat negara OIC langsung tak mengurangkan pengeluaran untuk menstabilkan harga minyak. Mereka lambatkan lagi di pasaran. Untuk apa? Supaya shale oil ini tuan-tuan lingkup. Kerana untuk mengeluarkan shale oil ini saudara, dia memerlukan sekurang-kurangnya harga minyak mentah dunia $50 dan ke atas baru ada untung. Sekarang ni below $50. Ini tuan-tuan kena faham. Jadi saudara, bukan hanya Malaysia je yang dapat ni duit ni. Saya nak beritahu tuan-tuan sebenarnya bukan 2.6. It's more than that. It's more than that. Tapi sebab you dah dikelirukan oleh Sarawak Report, biarkanlah. Teruskanlah dikelirukan. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, janganlah pakai apa yang dia cakap, duit masuk saja. Bila time dia cakap duit dah dibawa keluar, tak pakai pula. Duit dah dipulangkan, tak cerita pula. Yang ini kena dapat fakta yang betul. Jadi saya rasa banyak benda saya nak cakap, dah panjang sangat, bagilah peluang dia orang ni cakap. Terima kasih kepada saudara Lemah Adam. Di peringkat anak muda dan juga di peringkat Sekretariat Now tidak pernah menghalang mana-mana pihak untuk bercakap selagi tidak melanggar adab dan juga ilmu sendiri. Terpulanglah kepada beliau untuk bercakap apapun. Masing-masing boleh fikir balik yang mana buruk, yang mana yang tidak buruk, dan kita boleh judge pihak mana yang lebih ilmiah dan juga menggunakan fakta. Saudara-saudari, saya terus kepada Yang Berhormat Limbawan Pandan untuk memberikan sikit hujah dalam masa tempoh 5 minit untuk kita buka soalan kepada para penonton. Wallahualam. Saya nak jawab sedikit yang beberapa perkara yang ditimbulkan oleh saudara Luqman lah. Pertama, dia sebut bahawa dia dipecat daripada keadilan kerana menegur pimpinan PKR mengenai salah guna wang. Saya tak ada, saya rasa masa tu saya mungkin di UK lah saya. Tapi yang dia tegur itu ialah dulu kawan dia lah, kalau tak silap saya, Izzah Makno. Yang itu pun dah masuk UMNO juga. Jadi bagus lah. Jadi saya tak meragui lah cakap dia kalau yang dia tegur itu mengenai salah guna wang. Kerana yang itu pun memang dalam UMNO pun sekarang. Jadi memang mungkin lah. Mungkin sebab itulah mereka dua-dua berada dalam UMNO sekarang. Yang lain itu yang dia tuduh DAP, dia tuduh keadilan dengan wang Soros, Kiram semua. Saya senyum tadi kerana saya duk kira ini peluang terbaik untuk DAP dan pimpinan DAP dan pimpinan keadilan untuk buat wang lepas ini. Kerana tak macam pimpinan UMNO, kalau kami nak cari wang lebih, kami tak minta derma, kami saman. Apatah lagi paling mudah selalunya kalau saman utusan dan saman pimpinan UMNO ni setakat ini semua menang. Lain kali bercakap di dalam dewan yang macam ini, jangan ingat ini bercakap di dalam dewan UMNO. Dalam UMNO tak apa, boleh tuduh macam-macam. Dewan terbuka macam ini dan kita akan letak di YouTube dan di Facebook, maka sudah tentu apabila ada tuduhan yang begitu, yang saya rasa memang tak ada asas, akan diambil tindakan undang-undang, insya-Allah. Baik. Saya nak jawab 5-6 perkara yang salah fakta yang saudara Luqman sebut tadi. Dia tegur, dia kata saya salah. Kononnya penjanaan elektrik oleh syarikat IPP yang dibeli oleh CGNC ini hanya 14%. Saya bimbang kalau orang yang makan gaji besar daripada kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk terangkan dasar kerajaan, fakta pun tak tahu. 14% tu Luqman ialah stesen jana kuasa sedia ada sekarang. Yang dijual bukan sahaja stesen jana kuasa yang sedang ada, tetapi 2 lagi stesen jana kuasa yang akan dibina. Satu Jimmah dan satu lagi solar energy.
14% campur 4%. 4% itu ialah kapasiti baru yang akan ditambah melalui jimah dan juga solar energy. Jadi memang betul yang saya sebut 18%. Lain kali semak dulu. Tambah bila ada video macam ni tak kemalu kat Facebook nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi 18%. Dia bukan 14%. Dia 14% yang sedia ada ditambah dengan 4% kapasiti baru kerana tender telah diberikan kepada 1MDB dahulu. Dan dia jual dengan hak kepada 2 stesen janakuasa baru ini. Satu jimah, satu lagi ialah solar energy. Kemudian, Saudara Lokman sebut tentang apabila 1MDB beli IPP ini, tarif elektrik di Malaysia telah turun. Dia duduk negara mana ni? Saya betul. Tak turun, Lokman. Mana kau tahu? Naik adalah. Mana ada tarif turun? Jadi, tarif tak turun, tak dinaikkan. Cuma setiap 6 bulan, kerajaan menentukan berapa banyak subsidi yang nak diberi. Subsidi itu dipanggil rebate melalui ICPT. Jadi 6 bulan yang terdahulu contohnya di antara Jun 2015 ke Disember 2015, ICPT-nya ataupun rebate kalau tak silap saya 2.25 sen 1 kilowatt jam. Itu maknanya bila kira penggunaan dia tolak rebate itu. Tarif tetap sama. Untuk 6 bulan akan datang, contohnya, kerajaan mengurangkan subsidi. Yang dia umum, itu yang Maximus Ongkili umumkan itu. Dan bukan Maximus Ongkili umum pandai-pandai. Setiap keputusan itu mesti diluluskan oleh jemaah menteri yang dipengerusikan oleh kawan baik dia, Datuk Seri Najib. Jadi untuk 6 bulan akan datang, Januari sampai ke Jun 2016, rebate atau subsidi elektrik telah diturunkan. Dulu 2.25 sen 1 kilowatt jam. Lepas ni kalau tak silap saya jadi 1.72 sen 1 kilowatt jam. Tarif elektriknya tak pernah berubah. Naik adalah. Tapi yang berubahnya ialah tiap-tiap bulan itu rebate ataupun subsidi bergantung kepada harga tenaga, iaitu arang batu dan juga gas di pasaran. Jadi saya tak tahu dia duduk kat mana bila dia sebut bahawa tarif turun. Tarif tak turun. Baik. Kemudian Lokman sebut tentang audit. Audit mengesahkan bahawa aset 1MDB ini 51.4 bilion. Saya auditor, bukan Lokman. Jadi audit ini sebenarnya, kalau baca betul-betul, ada 2 perkara besar yang timbul daripada penyata kewangan yang diaudit itu. Oleh kerana penyata kewangan diaudit ini menimbulkan 2 perkara besar, inilah yang 1MDB menjadi isu besar. Pertamanya ialah keuntungan besar yang juga menjadi aset besar di dalam 51.4 bilion itu ialah tanah-tanah yang telah dinilai semula. Tanah TRX dan juga Bandar Malaysia dibeli pada harga yang cukup murah. Kemudian bila dia masuk di dalam kunci kira-kira ataupun balance sheet, it is being revalued upwards. Jadi dalam 20 bilion lebih itu ialah tanah yang sebenarnya dinilai semula. Tiap-tiap tahun dia nilai lebih tinggi. Yang itu yang kononnya jadi aset. Tetapi sebenarnya bila kita tengok balik, mengikut yang dijawab oleh 1MDB sendiri, aset yang boleh dipegang itu hanya 20 bilion je pakcik. 22 bilion itu memang gaib. Baik, itu yang pertama tentang audit. Dia jadi 51.4 bilion itu kerana ambil tanah pada nilai yang rendah, kemudian tiap-tiap tahun dia nilai lebih tinggi. Boleh ke tidak jual pada harga tersebut? Tak tentu lagi. Nilaian ni macam-macam boleh nilai. Saya boleh nilai rumah saya berapa banyak, bergantung kepada harga semasa. Bila jual nanti tengoklah berapa orang nak beli. Contohnya, okey, itu yang pertama. Yang kedua, aset-aset di dalam 1MDB yang termasuk di dalam 51.4 bilion tadi itu, termasuklah aset-aset kewangan yang saya kata tak tahu di mana. Apabila auditor audit penyata kewangan, dia kena tengok bukti sama ada wang itu wujud atau tidak.
Kalau 1MDB kata saya ada 6 bilion di Cayman Island, dia kena pergi tengok sendiri duit tu. Ada 6 bilion, kira ada 6 bilion. Baru dia bagi satu penyataan menyebut bahawa memang wang itu ada. Sebab itu, apabila menilai mengenai aset-aset kewangan, mengikut peraturan perakaunan antarabangsa, auditor mesti memberi 3 kelas. You have to decide and categorize based on 3 categories. Satu yang dipanggil kelas aset kelas 1. 2 dipanggil aset kelas 2. 3 dipanggil aset kelas 3 lah. Aset kelas 1 ni maksudnya apa? Ini ialah saham ataupun bond ataupun aset kewangan yang diperdagangkan dan disenaraikan. Kalau contohnya 1MDB beli saham Petronas, dalam dia punya penyata kewangan itu akan ditunjukkan di bawah aset kelas 1. Kenapa? Kerana tak perlu pergi semak jauh-jauh, pergi berusaha, tengok harga dia, tahu berapa nilai. Kalau ada berapa puluh saham, nilai berapa dan boleh tahu terus nilai. Itu aset kelas 1. Aset kelas 2 ialah aset kewangan dalam syarikat yang tidak disenaraikan, tetapi syarikat itu besar dan boleh dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang disenaraikan. Apa contoh syarikat besar yang boleh dibandingkan? Dulu contohnya Maxis. Ingat tak, ada satu masa Maxis tidak disenaraikan. It was taken private by Ananda. Tetapi Maxis ini boleh dibandingkan dengan Celcom. Maxis boleh dibandingkan dengan Digi. Mengira berapa pelanggan Maxis memberi gambaran berapa sebenarnya nilai saham dalam Maxis walaupun Maxis tidak disenaraikan di bursa. Itu aset kelas 2. Kalau 1MDB ada aset yang di dalam syarikat-syarikat yang tidak disenaraikan tapi boleh dibandingkan. Aset kelas 3 apa dia? Aset kelas 3 ialah auditor angkat tangan, auditor kata dia ada banyak duit, banyak tu aku tak tahu, sampai sekarang aku tak tengok lagi. Jadi aset kelas 3 ialah aset-aset kewangan yang mana hanya menurut kata syarikat tetapi tidak boleh disahkan. Itu aset kelas 3. Dalam 1MDB yang saya sebut tadi, berapa banyak aset kelas 3? Semua. 1MDB tak ada saham dalam syarikat-syarikat tersenarai. 1MDB tak ada saham dalam syarikat-syarikat besar yang boleh dibandingkan dengan syarikat tersenarai. Aset-aset kewangan 1MDB adalah dalam syarikat-syarikat berikut. Brazen Sky. Di mana Brazen Sky? Di Cayman Island. Boleh buka ke tidak akaun? Tak boleh. Mafia pun tak boleh buka. Sebab tu mafia pergi simpan duit di Cayman Island. Tak boleh. Tak ada orang tahu. Auditor pun tak boleh pergi. Jadi maka auditor kata, ya kau cakap duit kau ada 6 bilion, tapi sampai hari ini haram aku tengok duit tu. Jadi auditor pun tulis aset ini aset kelas 3, dia mengaku ada tapi saya tak ada bukti. Itu aset kelas 3. Apa lagi? Dalam ABA investment deposit, sama juga. ABA investment ni disenaraikan di mana-mana ke? Tak ada. Ini yang 1MDB kata dia ada dalam ABA tapi tak boleh tunjuk. Bila dia suruh ABA bayar hutang dia, ABA kata, boleh aku bayar tapi kau kena bagi balik kat aku aset. Macam mana pula tu? Kamu kata kamu ada duit dalam ABA. Contohnya. Sebab itu, aset macam ini, auditor akan kata ini aset kelas 3. Dia kata dia ada duit tapi aku tak tahu dekat mana. Dan yang ketiga, GIL Funds. Ini 1MDB Global Investments Limited. Ini yang dia terbitkan wang melalui Goldman Sachs 10 bilion ringgit. Pun sama. Tidak disenaraikan, kalau ada pun hanya bond. Mungkin bond dia boleh ditengok. Mungkin disenaraikan di bursa. Tapi yang dalam Cayman, dalam ABA, ini semua aset kelas 3. Jadi bila Lokman kata, jangan bimbang, aset ada 51.4%. Beritahu kepada Puteri UMNO, bolehlah. Beritahu kepada rakyat, rakyat tahu lebih panjang lebar tentang peraturan kewangan. Sebab itu kita minta disenaraikan semua. Sebab itu yang kita minta bukan sekadar financial statutory audit. Kita minta supaya dibuat forensic audit.
Dan yang ini juga yang Tan Sri Muhyiddin minta. Apa beza statutory audit dengan forensic audit? Statutory audit, dia berdasarkan sampel dan dia perlu mengikut, kalau syarikat itu kata, kamu nak percaya ke tak nak percaya, ikut kamu, ini bukti, ini saja yang aku boleh tunjuk, maka auditor terpaksa buat keputusan. You nak buat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau it is a forensic audit, kerajaan boleh arahkan kepada auditor untuk trace setiap transaction untuk ambil tahu dekat mana wang tu pergi. Kalau wang tu keliling daripada KL ke Singapura, ke Vietnam, ke Hong Kong, ke Mongolia, ke Switzerland, balik Singapura sebelum masuk poket sesiapa, forensic audit akan tahu. Tapi yang itulah yang Datuk Seri Najib tak setuju, dan sebab itu saya peringatkan, jangan bermain dengan kata-kata mengenai audit kalau saudara bukan auditor yang faham tentang peraturan kewangan. Dan yang saya tak nak jawab lah yang dia kata ini harga tanah di Selangor mahal dan lain-lain. Sebab benda itu saya cakap benda lain, dia cakap benda lain. Saya sebut harga tanah sekarang, hartanah di Malaysia sekarang, terutamanya hartanah mewah seperti kondominium, iaitu kelas-kelas hartanah yang akan dibangunkan oleh 1MDB ini, pasarannya tengah jatuh menjunam kerana ekonomi teruk. Bila 1MDB terlibat di dalam perniagaan membangunkan hartanah-hartanah mahal macam ini, dia tak ada permintaan nanti. Jadi kalau paksa tabung haji, paksa kuap, paksa bank buka dekat situ, nanti dia tak boleh jual dan dia tak boleh sewakan. Orang tak nak. Kalau buat contohnya kondominium mewah di Tun Razak Exchange, orang tak beli. Akhirnya bila itu berlaku, 1MDB ataupun tabung haji ataupun kuap rugi, rakyat rugi. Itu maksud saya. Bukannya soal ini, PKR salah, harga tanah di Selangor mahal, rakyat Selangor berhutang. Apa kena-mengenanya nak? Dan akhir sekali, yang di awal-awal Saudara Lokman sebut ialah, tangan takut dia kata mengenai 1MDB kerana ini syarikat 100% milik kerajaan, dia kata. Jadi kalau untung pun, dia jadi kerajaan punyalah. Ada dua perkara yang kita perlu berhati-hati. Pertama, kalau dia untung, setakat ini dia tak untung, dia rugi. Itu yang bahaya dah. Kedua, syarikat kerajaan, walaupun untung, tidak semestinya wang itu balik kepada kerajaan. Ambil contoh khazanah. Khazanah adalah pemilik kepada syarikat-syarikat terbesar di Malaysia. Baik TNB ke, baik Telekom, Celcom, semualah, you name it kan, khazanah mesti ada saham-saham besar. Berapa pulangan kepada kerajaan tiap-tiap tahun? Itu hanya boleh dikira melalui dividen kan. Dividen khazanah, saya rasa sejak khazanah mula ditubuhkan sehingga sekarang, dividen khazanah hanyalah 6 bilion setakat ini. Jadi sama juga dengan 1MDB. Kalaupun 1MDB untung, tidak pasti wang itu akan balik kepada kerajaan. Kerana sebagai syarikat, dia bertanggungjawab kepada lembaga pengarah dan lembaga pengarah buat keputusan macam mana nak belanjakan wang itu. Kalau diputuskan, wang untung itu dimasukkan kepada tabung UMNO, masuk tabung UMNO lah. Contohnya. Kalau derma kepada Yayasan 1MDB yang buat program untuk UMNO seperti mana sebelum pilihan raya umum yang lepas, habis 300 juta duit 1MDB untuk Yayasan 1MDB buat berkempen. Jadi macam itulah. Jadi sebab itu jangan dijadikan alasan ini syarikat kerajaan, maka jangan bimbang dia akan kembali kepada kerajaan, kerana berbeza besar di antara kembali kepada kerajaan dengan kembali kepada rakyat. Beza besar. Jadi saya tutup di situ dulu sementara kita tunggu soalan-soalan yang lain. Wassalamualaikum.